Kembali lagi di Malaysia hari ini, kita terus nak bawakan menyentuh tentang UiTM Pemangkin Pembangunan Negara. Bersama kita hari ini adalah Profesor Datuk TS Dr. Hajar Roziah Muhammad Janor, Naib Chancellor UiTM. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, Rina. Baik, hari ini bila kita menyentuh tentang UiTM Pemangkin Pembangunan Negara, mungkin Datuk boleh kongsikanlah sikit sebab kita memandangkan UiTM menjadi universiti semenjak tahun 1999. Dan sempena dengan Hari Malaysia ni, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikanlah perkembangan semasa di UiTM. Okay. Terima kasih Rina. Sebenarnya UiTM ni jadi universiti sejak tahun 1999. Sebelum tu memanglah ITM tahun 1956. Jadi kalau kita kira daripada 1999 tu dalam 23 tahun lah. Kalau ikut 23 tahun masih muda remaja Ya, remaja lagi. Perkembangannya memang daripada tahun 1999 hingga ke hari ini memang kita ada banyak perubahan. Dulu kita berfokus hanya kepada pendidik, teaching and learning. Sekarang kita dah masuk ke penyelidikan, commercialization dan sebagainya. Itu perkembangan terbaru kita. Yang paling terbaru sekali sekarang ni, kita dah ada 500 program. 500 program akademik. Tapi 500 program akademik ni, kita sekarang ni dah nak memperkenalkan UiTM. Kita ada perancangan strategik yang kita panggil GRU, Globally Renowned University, tahun 2025. Kita memang terkenal, saya kata kita dikenali lah dalam Malaysia ni. Tapi kita nak juga orang luar negara mengenali UiTM dan Malaysia sambil tu. Jadi itu antara perkembangan terbaru yang saya bawakan untuk UiTM, supaya kita nak bukan sahaja rakyat Malaysia yang mengenali UiTM, tapi kita nak orang seluruh dunia mengenali UiTM dalam apa yang kita boleh sumbang kepada masyarakat dunia. Itu antara perkembangan lah. Dan nanti saya sentuh tentang penyelidikan dan juga pengkomersial lain. Okey Datuk, dengan bangganya saya juga nak memberitahu saya adalah hasil produk UiTM juga. Alhamdulillah. Okey. Dan kalau kita menyentuh tentang isu kualiti pendidikan, Datuk, bagaimana UiTM ini memainkan peranan tersendiri dalam meningkatkan kualiti pendidikan bagi memenuhi keperluan negara? Okey, soalan tu sebenarnya soalan besar. Kalau saya sebenarnya nak jawab soalan tu akan mengambil masa 6 jam agaknya. Walau bagaimanapun I put it in short lah, secara dipendekkan. Peranan UiTM dalam memastikan kualiti ni, memang kualiti ni sangat penting. Kita memang meletakkan jaminan kualiti tu satu usaha yang mesti dibuat. So UiTM tak pernah memperlekehkan kualiti. Dan peranan kami ialah untuk stay orang kata responsif. Responsif ni especially sekarang ni dalam proses selepas pandemik masa pandemik tu pun kita responsif. Maksudnya apa-apa perubahan di luar tu kita mesti respon kepada keadaan itu dan menjamin kualiti. Itu sebab UiTM dalam tempoh pandemik 2 tahun itu kita 2 minggu je cuti. Selebihnya kita masih terus menjalankan pengajaran, pembelajaran, penyelidikan ataupun apa-apa juga secara online. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar kita masih continue diambil oleh majikan lah, alhamdulillah. Jadi yang saya nak sebut apa peranan UiTM tu, kita sentiasa responsif pada keadaan luar sana. So harapannya kalau masa depan ada lagi pandemik macam ni, kita pun mesti UiTM mesti be responsif lah, supaya kita nak bentuk masyarakat yang resilient ni. Okey. Tadi Datuk ada mengatakan bahawa menyentuh tentang penyelidikan dan inovasi yang ingin dikongsikan. Mungkin Datuk boleh sentuhlah bagaimana penghasilannya oleh para cendekiawan UiTM ini. Okey, sebelum itu tadi saya sebut yang kualiti tadi tu MQA kita sentiasa semua program kita 500 tu dijamin oleh MQA dan juga badan-badan profesional. Now you sebut tentang penyelidikan. Penyelidikan di UiTM ini kita ada banyak. Sebenarnya kita dapat grant, international grant, kita dapat grant FRGS. Tapi saya nak sentuh tentang kita punya satu unit kita Bitkom ni di mana kita ambil hasil penyelidikan dan kita jadikan dia produk yang boleh dikongsikan, yang boleh diwar-warkan keluar untuk dikomersialkan. Sekarang ni saya jadi Vice Chancellor setahun baru, Rina. Tapi masa saya masuk hari tu ada 5 produk kita yang ready untuk dikomersialkan.
Tapi bila saya dah masuk, saya panggil ke lima mereka ni, saya kata kita kena sebagai Universiti Bumi Putera, kita mesti lonjakkan bangun produk-produk ini supaya dia dapat dijual ke luar sana. Jadi sekarang ni kita dah dapat 10. Dalam masa setahun ni kita dah tambah 2 kali. So saya dah beritahu tahun depan dia kena jadi 30. InsyaAllah. Jadi antara produk yang Bitcom yang kita keluarkan ini adalah daripada apa yang kita panggil startup company kita, Zakesi Biotech ni, di mana perkhidmatan ujian dan perundingan untuk ketepatan kesihatan penerangan. Jadi kalau Rina nak test you punya DNA, sila berhubung dengan Zakesi ni, jadi boleh tengok you penyakit apa, potensi nak dapat sakit jantung ke apa benda ke. Gitulah lebih kurang, saya tak boleh cakap yang panjang. Tapi itu satu produk daripada UiTM. So we can do that. And pada yang kedua, kita juga ada produk robotik ni. Itu pun daripada penyelidik kita, yang mana sebenarnya di Malaysia ni 80% daripada produk-produk robot yang dihasilkan di Malaysia adalah dihasilkan daripada syarikat Robopreneur Sdn Bhd ni. Dan last kali saya sebut satu lagi produk kita daripada 10 ni, Yuna Coffee. Yuna Coffee ni juga adalah satu inovatif, kopi yang bersifat inovatif untuk memberi tenaga sebenarnya. So saya cadangkan mana-mana yang mendengar di luar sana, bolehlah lihat kepada 3 potential startup company UiTM ini, supaya kita boleh terus sama membanggakan hasil produk kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Datuk, bagaimana sebenarnya kalau Datuk lihat sendiri kan, pelajar, pensyarah dan UiTM menyumbang, memberi semula kepada komuniti? Okey, sebenarnya saya ada satu gagasan baru yang mungkin tak rahsia, tapi saya nak gerakkan UiTM ni, sebab kita ada 900,000 lah ya, hampir 1 juta alumni. InsyaAllah itu satu force to be reckoned with, orang kata. Tapi pada masa yang sama, bagaimana pelajar sekarang ni, pelajar muda sekarang ini ada dalam 184,000 di UiTM 34 lokasi ni. Macam mana yang kita nak mereka menyumbang balik. So sebenarnya saya di bawah gagasan ataupun panduan daripada Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, Datuk Nuraini, memang kami majukan sukarelawan ni, kesukarelawanan. Jadi kita terlibat dengan KPT Prihatin. Jadi kita ada apa yang kita panggil brigade kesukarelawan. Kita tubuhkan tahun lepas masa banjir besar di Selangor. Jadi pelajar-pelajar yang sukarelawan ni, dia terlibat turun padang menyumbang, bantu masyarakat sekeliling tanpa ada bayaran. Tapi saya pun memang turun padang galakkan mereka supaya mereka belajar tentang macam mana menyumbang, macam mana merasai keperitan hidup orang lain. Itu pun satu pengajaran sebenarnya. Dan kita ada juga, kita panggil SULAM, Service Learning. Itu pun di bawah kementerian. Service Learning ni pun penting untuk pelajar-pelajar sekarang ni, untuk mereka rasai macam mana berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Itu antaranya lah bagaimana kita nak mereka menyumbang semula. Dan satu gagasan baru yang saya nak jadikan ini adalah mental revolusi. Mental revolusi ni yang penting, yang insyaAllah nanti saya boleh berkongsi dengan lebih mendalam tentang mental revolusi ni, supaya kita boleh majukan minda pelajar-pelajar Bumi Putera ni macam mana 30 tahun akan datang. Gitu. Baik, akhir sekali Datuk, bagaimana agaknya UiTM memainkan peranan sebagai ejen keteguhan Malaysia? Wow, hari ni Hari Malaysia, Rina. Betul, Datuk. Memang dah kalau UiTM 23 tahun, Malaysia hari ni berapa? 50 berapa tahun? 63. Berapa? 63. Okay. 59 tahun. 59 tahun. UiTM 23 tahun, halfway. Tapi kalau anak muda pada saya tadi, saya memang mementingkan semangat jati diri mereka ni. Jadi saya nak peranan UiTM ni dijalankan. Kita baru saja melaksanakan satu konferensi mahasiswi semalam, 2 hari yang lalu. So itu antara perkara yang kita nak peranan UiTM mainkan, supaya kita dapat idea-idea daripada anak-anak muda ni. Dan kita nanti juga akan terlibat dalam IBN untuk idea bina negara. So insyaAllah UiTM tidak akan lari daripada membantu negara Malaysia membentuk warganya masa depan, insyaAllah. InsyaAllah, Datuk, mudah-mudahan UiTM terus menjadi pemangking pembangunan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk CS Dr. Hajah Roziah Muhammad Janor, merupakan Naib Chancellor UiTM.